Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nasina wa bil khair. Alhamdulillah. Bab ma jaa fil mashi 'ala al-khuffain a'lahu wa asfalihi. وبه قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، atau مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. Bab ke-72 bab menyapu kedua khuf, bahagian atas dan bawahnya. Yang kedua-dua sekali, bahagian atas dan bawahnya. Abu Walid Ad-Dimashqi meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami, katanya Thawr bin Yazid meriwayatkan kepadaku daripada Raja bin Haywah, daripada juru tulis Al-Mughirah, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya sesungguhnya Nabi SAW telah menyapu bahagian atas dan bawah khufnya. Abu Isa berkata ini pendapat bukan hanya seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari kalangan fuqaha. Ia juga merupakan pendapat Malik, Syafi'i, dan Ishaq. Ini adalah hadis yang ma'lul. Hadis yang ma'lul, yakni berillat, tidak ada yang meriwayatkan secara musnad daripada Thawr bin Yazid selain Al-Walid bin Muslim. Abu Isa berkata, aku bertanya kepada Abu Zur'ah dan Muhammad bin Ismail tentang hadis ini. Keduanya menjawab, atau kedua-dua mereka boleh menjawab, hadis ini tidak sahih. Sebab Ibnul Mubarak meriwayatkannya daripada Thawr, daripada Raja bin Haywah. Dan Raja bin Haywah berkata, diceritakan kepadaku daripada juru tulis Al-Mughirah secara mursal daripada Nabi SAW, dan tidak disebutkan di dalamnya Al-Mughirah. Oleh kerana bab ke-72 ni ada kaitan sangat rapat dengan bab 73, walaupun saya rasa bab 73 tu tak sempatlah kita bincangkan hari ini. Tapi untuk kita lihat perkaitannya, saya rasa elok kalau saya baca sepintas selalu hadis di bawah bab ke-73. Sebab apa? Sebab Imam Tirmidzi kata hadis yang tadi kita baca, hadis di atas ni ma'lul, berillat. Seseolahnya bagi dia hadis di bawah bab 73 ini tidak berillat. Tidak berillat. Ada dua, sapu atas dan bawah. Yang ni sapu
bahagian atas sahaja, bahagian atas sahaja. Bab ma ja'a fil mashi 'ala al-khuffain zahirihima. Zahirihima itu maksudnya bahagian atas lah. Bab 73 menyapu kedua khuf bahagian atasnya, yang ini sahaja. Lepas tu Imam Tirmizi bawa marilah hadis ni yang menunjukkan di atas sahaja tu. Lepas tu dia kata, qala Abu Isa hadithul Mughirah hadithun hasan. Hadis Mughirah ini adalah hadis hasan. Wa huwa hadis Abdul Rahman bin Abi Zinad. Iaitu hadis Abdul Rahman bin Abi Zinad daripada ayahnya, daripada Urwah, daripada Mughirah. Wala na'lamu ahadan yadhkuru an Urwah an al-Mughirah ala zahirihima ghairahu. Tidak ada, kami tidak mengetahui ada sesiapa menyebut daripada Urwah, daripada Mughirah, iaitu dengan menyapu bahagian atas kedua-duanya selain dia. Selain ayah Abdul Rahman bin Abi Zinad, itulah. Ini pendapat bukan seorang dari kalangan ahli ilmu. Inilah pegangan Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad. Kata Muhammad, Malik bin Anas yushiru bi Abdul Rahman bin Zinad. Malik bin Abdul Rahman mengisyaratkan kepada Abdul Rahman bin Abi Zinad. Ya, ini kinayah kepada Imam Malik tidak puas hati dah dengan dia. Tidak puas hati dengan perawi ni, Abdul Rahman bin Abi Zinad. Malik bin Anas memberi isyarat atau mengisyaratkan kepada Abdul Rahman bin Abi Zinad itu sebagai kiasan kepada Imam Malik mempertikaikannya. Sebab itu hadis ini pun hanya yang Tirmizi letakkan pada taraf hasan sahaja. Jadi bab ke-72 menyatakan sapu tu, kedua khuf itu bahagian atas dan bawah. Bab ke-73 ni pula menceritakan sapu bahagian atas sahaja. Baik, terlebih dahulu kita tengok perbincangan di sini. Bab 72 yang menyatakan khuf itu ketika disapu, ketika berwuduk lah. Dalam berwuduk tu, sapu bahagian atas dan bawahnya. Sapu bahagian atas dan bawahnya. Kita tengok sini dulu. Bab ma ja'a fil mashi 'ala al-khuffain a'lahu wa asfalihi. Bab menyapu kedua khuf bahagian atas dan bawahnya. Baik. Kalau kita tengok di sini, di dalam Tuhfatul Ahwazi, dia ada buat komentar sedikit terhadap tajuk bab Imam Bukhari ini. Sikit saja. Kalau mengikut kaedah yang biasa lah. Tapi, yalah, masing-masing ada cara sendiri lah. Ada cara sendiri. Cuba tengok sini. Nampak ke tidak kitab ni? Saya tunjuk ni. Nampak. Saya besarkan sedikit. Cuba tengok ni. Babun fil mashi 'ala al-khuffain a'lahu wa asfalihi. Ay a'la kulli wahidin min al-khuffain wa asfalihi. Dia kena ada takwilan begini. Kena ada takwilan begini. Barulah betul. Kalau kita nak pakai inilah lafaz yang Imam Tirmizi buat ni. Ni kalau kita tengok dalam kitab kita ni. Kalau kita nak terima kedua lafaz yang dibuat oleh Tirmizi dalam tajuk ni, maka pada hakikatnya kita kena takdirkan begini. Gini. A'lahu ni, a'la kulli wahidin minal khuffain wa asfalihi, gitu.
Kena takdir gitu. Kalau tidak, mengikut kaedahnya, sepatutnya begini, dia kata. Wa kana lit-Tirmidzi an yaqul. Kalau Imam Tirmidzi kata begini, maka tidak perlu ditakdir lagi dah. Mengikut kaedah bahasa Arab lah. Tidak perlu ditakdir lagi dah. Jadi Imam Tirmidzi, kalau dia kata begini, yakni a'lahuma. Bukan a'lahu, tapi a'lahuma. Wa a'lahuma wa asfalihima. Huma lah maksudnya. Dia kena guna dhamir tasniyah di sini. A'lahuma wa asfalihima. Sebab apa? Ini dia jadi badal kepada khuffain ini. Dan yang dimaksud kena sapu kedua khuf tu, kedua-dua belah tu, bahagian atas dan bawah tu, kedua-dua belah, setiap satu daripada dua itu kena sapu bahagian atas dan bawahnya. Itu maksudnya. Kalau dia kata begini, maka tidak perlu ada takdir seperti tadi dah. Ay a'la kulli wahidin minal khuffain wa asfalihi, tak perlu dah. Atau kalau dia kata begini, selesai juga masalah, tak perlu ditakdir dah juga. Ataupun dia kata au yaqul babul mashi 'ala al-khuffain 'ala al-khuffi, dia sebut gitu. Babul mashi 'ala al-khuffi, bukan 'ala al-khuffain, bukan musanna begitu, tapi 'ala al-khuffi, a'lahu wa asfalihi. Kalau dia kata 'ala al-khuffi, barulah tepat penggunaan a'lahu tu, tidak a'lahuma, tapi a'lahu wa asfalihi itu baru tepat. Sebab hu tu balik kepada khuf. Khuf tu mufrad. Jadi tepatlah kalau kita kata hu, sebab hu tu balik kepada khuf. Sama juga asfalihi, bahagian bawahnya khuf tu balik kepada khuf. Sedangkan di sini a'lahuma dalam tajuknya, a'lahu tu, hu tu nak balik kepada khuffain. Sepatutnya kena a'lahuma lah. Wa asfalihi, hi tu nak balik kepada al-khuffain. Al-khuffain tu musanna. Mengikut kaedah Arab, bahasa Arab, yang zahir lah, yang zahirnya dia kena kata a'lahuma dan asfalihima, gitu. Kalau kata begitu, tak perlu ditakdir. Imam Tirmidzi kata begini, a'lahu wa asfalihi, boleh, tidak salah. Itu cara dia, cara masing-masing guna. Cuma kita kena sedar, kena maklum bahawa kalau kita guna begini, kira-kiranya Imam Tirmidzi guna begini ni dengan takdir lah. Dengan takdir lah. Takdir apa? A'la kulli wahidin, bahagian atas setiap satu daripada dua khuf itu. Bahagian atas setiap satu dari dua khuf itu, dan bahagian bawah setiap satu daripadanya. Gitu maksudnya. Setakat ni boleh faham ke maksud saya tu? Nak tanya dulu lah. Boleh faham ke? Kalau orangnya ada asas bahasa Arab, insya-Allah dia akan faham. Perbezaan cara guna tu. Jadi tugas pensyarah, tapi kalau saya tidak tuju bila kita buat terjemahan dan syarah dalam bahasa Melayu, kita tidak tuju kepada orang Arab. Kita tuju kepada pengguna bahasa Melayu. Jadi perbahasan benda-benda macam tu tak perlu. Tu tengok. Tak perlu. Bab menyapu kedua khuf, bahagian atas dan bawahnya. Jadi bahagian atas dan bawahnya, yang ni kedua khuf tu lah. Gitulah. Jadi saya rasa tak perlu dah bincang ni. Bab menyapu kedua khuf. Kan bila orang pakai khuf tu, dia ada dua belah. Jadi sapu khuf, kata kita sapu khuf dalam berwuduk ni, sapu kedua khuf tu, kedua-dua, bukan sebelah saja sapu. Kecuali kalau orang yang pakai sebelah ialah khuf. Sebab apa? Kaki dia kudung misalnya.
Tak kira ni cerita yang asal, yang normal, yang biasa. Orang pakai dua belah khuf itu. Jadi bab menyapu kedua khuf. Kita sebut dah situ dua khuf. Bahagian atas dan bawahnya. Bahagian atas dan bawahnya yang ni merujuk kepada kedua khuf itulah. Gitu dah maksud dia. Jadi kita kalau bahasa Melayu rasa tak perlu dah tu. Tapi cara guna bahasa Arab ni, uslub, gaya bahasa Arab ni, dia macam-macam. Nak cerita benda tu, macam-macam caranya. Tetapi kalau nak kira dari segi asalnya, cara gunanya, gini. Wa kana lit-Tirmidzi an yaqul a'lahuma wa asfalihima. Gitu. Dia kena sebut huma. A'la huma dan asfali hima. Dia kena guna. Sebab apa? Dhamir ni balik kepada al-khuffain. Baru tak perlu takdir. Kalau guna huma, tu tak perlu takdir. Ataupun dia kata begini, dia tidak kata alal khuffain. Babul masih alal khuffi. Sapu khuf. Bahagian atas dan bawahnya. Sapu khuf. Maknanya khuf tu yang dipakai dua belah. Jadi kedua-dua belah lah kira-kiranya. Sebut satu tu bukan maksudnya satu sebab biasanya orang pakai dua belah. Kalau dia kata alal khuffi, dia tidak guna alal khuffain, maka tepatlah kalau dia kata alahu wa asfalihi. Tapi kalau dia kata alal khuffain dan sebut alahu wa asfalihi, kena takdir. Takdir macam mana? Ni ai a'la kulli wahidin minal khuffain wa asfalihi. Jadi asfali kulli ni balik kepada kulli wahidin minal khuffain. Dhamir ni asfalihi ni balik kepada kulli wahidin minal khuffain. Bukan balik kepada khuffain. Kalau balik kepada khuffain kena asfalihi lah. Ini tidak, dia kena asfalihi. Asfalihi dibalik kepada kulli wahidin. Setiap satu daripada dua khuf tu. Gitu maksudnya. Dia kena takdir. Jadi kekiranya dalam kaedah bahasa Arab yang asal lah, mana baik kita guna uslub yang memerlukan takdir dan yang tidak memerlukan takdir, mana baik? Itu kaedah. Sebab tu saya tanya dulu satu peringkat tadi, faham ke tidak setakat tu? Kalau faham dah okey lah. Saya rasa sahabat kita Ahmad Fuad ni dia faham. Sebab daripada cara dia baca tu, saya nampak dah. Kalau setakat ni dia boleh faham. Dia faham. Betul ke tidak? Akhi Ahmad Fuad? Faham sikit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum ni sajalah kita santai sambil buah-buah kan. Tidaklah tegang sangat kan. Ahmad Fuad dah ikuti di mana, belajar di mana dah? Bahasa Arab lah misalnya. Saya belajar mesti ada belajar dah tu. Kalau saya tahu. Tak mendalami. Saya belajar di sini dengan Muhammad Taha, Ustaz Muhammad Taha. Oh gitu. Duduk dekat rumah dia ke? Dia masih ada mengajar lagi sekarang ni? Dia masih lagi. Dekat Masjid Kenali tu? Kau duduk mana? Rumah dia? Rumah dia. Rumah dia di Kubang Krian, dekat dengan istana tu, Oh, sebelah situ dah, bukan dekat Masjid Kenali. Ada dekat dengan Masjid Kenali tu, betul. Ada perumahan gitu belakang. Ya. Oh, situ. Ustaz Taha bagus. Belajar dengan dia lah sikit sebanyak. Iyalah. Oh, bagus. Jadi saya tanya tu, yang lain-lain pun saya maksudkan. Yang lain-lain pun saya maksudkan. Kalau yang belajar sedikit sebanyak, sebab kalau kita tengok syarah Arab ni, dia akan sebut tu. Dia akan sebut begitu. Sebabnya, yang mungkin sahabat-sahabat kita, peserta-peserta kita hari ni, lelaki ke perempuan, kenapa ditimbulkan benda ni? Dia akan tanya, kenapa? Benda kecil ya. Kenapa timbul? Dia gini. Sebab kalau kita kata mengikut imam, sebab dah Imam Tirmidzi buat tajuk gitu.
Tak ada pula khilaf nuskhah. Kata dalam nuskhah ni tidak. Dalam nuskhah ni a'lahuma wa asfalihima. Tak ada. Semua lah macam ni. Nuskhah mana pun Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi ni gini. Jadi mungkinlah kepada yang belajar tu, kenapa Imam Tirmizi guna begitu? Sekali pandang tu nampak tidak berapa tepat lah. Walaupun tidak salah sebenarnya. Tidak salah tu kalau kita mengambil kira dengan takdir tadi. Ni dengan takdir di bawah ni. Kalau tidak mengambil kira dengan takdir tu, kira-kiranya tak berapa tepat lah. Itu mengikut kaedah ni, dia macam tu. Kita boleh tepat kaedah ni. Siapa pun kita boleh kata ni lari daripada kaedah biasa ni. Guna uslub ni baru betul apabila dengan takdir begini. Kalau tanpa takdir, dua pilihan tadi yang ada ni, dua pilihan itu, kena pilih salah satu daripada dua tu, barulah tak ada masalah, tak perlu ditak. Cumanya kalau kita dah faham setakat tu, kenapa yang jadi timbul masalahnya di sini? Gini, mengikut kaedah nahwu bahasa Arab dengan i'rab dia lah, dia kalau uslub yang perlu ditakdir dan uslub yang tidak perlu ditakdir, mana baik untuk digunakan? Mana lebih utama? Jawabnya, yang tidak perlu ditakdirkan. Itu yang lebih utama. Itu persoalannya. Itu yang lebih utamanya. Yang tidak perlu ditakdirkan. Yang lebih mudah. Semua orang macam tu. Tidak kata boleh jadi keliru. Kena kata begini baru tidak keliru. Tak timbul begitu. Semua orang faham. Tetapi kenapa Imam Tirmizi guna yang perlu ada takdir tu? Itu persoalannya. Jawab, itu style masing-masing, cara masing-masing. Tidak salah. Yang pentingnya tidak salah. Tidak salah. Dan bagi saya, saya nampak ada maksud dia guna begitu tu. Jadi bila ada satu maksud yang tersirat, maka tidak boleh lagi kita kata cara yang pertama itu lebih baik, yang tidak ada takdir itu lebih baik. Bahkan dah jadi sama. Bahkan dari satu sudut, jika dilihat dari sudut makna dia tu, yang tersirat itu, cara dia tu lebih tepat. Walaupun dengan ada takdir. Kalau mengikut kaedah asalnya, bila ada takdir tu kurang elok lah. Guna uslub atau gaya bahasa seperti itu. Tetapi oleh kerana ada yang tersirat, dan untuk menyatakan yang tersirat itu, maka uslub yang memerlukan kepada takdir itu lebih diutamakan. Jadi yang kata kalau tidak takdir itu lebih baik, itu dalam keadaan biasa lah. Dalam keadaan biasa. Dalam keadaan tertentu yang memerlukan takdir itu mungkin lebih baik. Macam di sini. Sebab tu saya nak menarik perhatian tu kepada yang ada asas lah, sedikit bahasa Arab. Kita nak faham gaya tulisan, cara ulama' tulis, nak faham cara kitab ni, biar kita berasa kemanisannya. Setiap perkataan yang diguna tu ada maksud dia. Jangan tu kita tengok zahir begitu saja, lalu kita kata kenapa dia tidak pilih yang lebih baik. Tidak, yang lebih baik tu kalau dalam keadaan biasa memanglah. Tapi kalau ada maksud tersirat di sebaliknya, tidak boleh kita kata yang biasa tu lebih baik. Kena guna cara yang macam ni, itu yang lebih baik. Apa maksudnya yang tersirat? Begini. Cuba perhati. Babul mashi 'alal khuffain a'lahu. Kalau kita kata a'lahuma, dia boleh jadi mewahamkan. Kalau kita guna kataan Arab, yuhimu, dia boleh mewahamkan kedua khuf itu. Dua khuf itu mana-mana satu daripadanya tak apa dah. Bukan setiap satu. Tapi kalau kata a'lahu, bahagian atas setiap satu. Sebab itu dia ada setiap satu tu.
Mana dua belah kita pakai huruf. Jadi kaki gini. Cuba tengok sini. Katakanlah kaki gini. Jadi satu tangan bahagian atas. Satu tangan bahagian bawah. Buat gini. Sebelah ni. Ni gitu. Yang di tengah ni kaki lah. Ni kalau sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah atas. Sapu. Gini. Daripada belakang. Yang atas daripada depan ke belakang. Yang bawah daripada tumit ke hadapan. Gitu. Itu maksud. Jadi setiap satu tu yang dikehendaki sapu begitu. Kalau dia kata a'lahuma wa asfalihima, orang boleh faham. Kalau orang faham begitu pun, mungkin kita tidak boleh menyalahkan dia. Maknanya dua-dua tu, salah satu, sapu dua, begitu. Kalau sapu satu sebelah saja tak apa dah. Boleh difaham gitu. Tapi dengan ada a'lahu, hu ni balik kepada mana? Setiap satu lah maksud. Sebab itu perlu takdir tu. Mana setiap satu tu kena buat begitu. Bukan salah satu. Bukan salah satu. Tapi kalau a'lahuma wa asfalihima, boleh mewahamkan. Salah satu pun sudah memadai. Itu tidak dikehendaki. Faham ke tidak tu? Itu maksudnya. Yang tersirat tu. Itu tidak dikehendaki Imam Tirmizi. Yang dikehendaki Imam Tirmizi, kita kena faham setiap satu. Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kena sapu kedua-duanya. Bukan, jadi sebut dua tu, mana satu daripada dua tu pun tak apa. Begitu. Tidak gitu. Jelas. Perkara ini, kalau kita perhatikan dalam syarah-syarah Arab lah, bukan satu kitab saja. Cuba kita tengok sini. Qala syarih rahimahullah. Pengarang ni bila dia kata syarih ni maksudnya inilah pengarang Tuhfatul Ahwazi ni. Itu syarih. Berkata syarih rahimahullah, ai a'la kulli wahidin minal khuffain wa asfalihi. A'la kulli wahidin minal khuffain wa asfalihi. Dia kena takdir begini. Maknanya Maulana Mubarak Puri itu sebut gini. Wa kana al-awla lit-Tirmidzi an yaqul a'lahuma wa asfalihima atau yaqul babul mashi 'ala al-khuf a'lahu wa asfalihi intaha. Habis kata. Ni dia ambil dalam Tuhfatul Ahwazi yang kita baca tadi. Maknanya dia tidak komen apa. Ni orang pandai ni. Dia terima apa yang syarih, apa yang pengarang Tuhfatul Ahwazi sebut tu memang begitulah kaedahnya. Dia tidak kata, betul dah tu. Cuma dia tidak sebut. Mana yang lebihnya kalau mengikut kaedah asal, yang lebihnya yang tidak perlu ditakdirkan itu. Yang kena takdir itu tidak lebih. Sebab kita kira menyusahkan itu. Menambah-nambah benda luar pula dah. Sepatutnya daripada kalam musannif, kalam pengarang asal itu, kita dapat faham terus. Sepatutnya begitu. Tetapi oleh kerana ada maksud tersirat. Boleh faham ke tidak? Orang lain, mana ada lagi sahabat-sahabat kita? Boleh. Boleh faham? Boleh. Jadi benda-benda begini, kalau kita baca syarah Arab, dia akan ada. Jadi saya nak sebagai tambahanlah kepada yang ada kemampuan sedikit sebanyak dah, untuk nak baca tu, dia banyak peringkat benda kita kena perhati tu. Kita kena perhati. Kalau yang tak ada asas langsung susah, tak boleh. Jadi kalau dalam yang saya buat tu, saya tak bincang benda-benda begini. Sebab bincang benda begini hanya perlu kepada orang yang tahu bahasa Arab. Orang yang tak tahu bahasa Arab tak perlu. Jadi kita tuju tu kepada orang yang kosong bahasa Arab pun dia boleh faham. Dia tidak tahu bahasa Arab pun kalau dia baca ni,
syarah Tirmizi yang saya buat dalam bahasa Melayu ni, insya-Allah dia akan faham. Tanpa adanya perbincangan macam tadi, dia boleh faham. Begitu. Baik, saya nak tanyalah, dengan terjemahan kita ni, bab menyapu kedua khuf, bahagian atas dan bawahnya, apa yang sahabat-sahabat kita, peserta-peserta kita faham? Kalau dia tak tahu bahasa Arab, dia faham macam tadi ke? Macam Imam Tirmizi nak ke? Iaitu setiap satu daripada dua khuf itu disapu, bahagian atas dan bawahnya. Gitu ke? Atau dia faham macam lain? Saya nak tanya. Kalau dia boleh jadi faham macam lain, saya mungkin nak tukar. Tapi saya rasa tak boleh dah, memang begitu dah. Yang paling jelasnya, saya nak tanya sekarang ni. Siapa yang tak boleh katakan tak ada asal bahasa Arab lah, kalau baca terjemahan ni dia boleh faham. Boleh faham macam tadi. Mana kira-kira seperti Imam Tirmizi nak lah. Maksud yang Imam Tirmizi nak tu setiap satu daripada dua khuf itu. Tentu sekali lah bahagian kanan dulu, kaki kanan dulu. Itu tentulah. Sebab sunnahnya kanan dulu, lepas tu baru kiri kan. Sebab dua belah tu. Tapi faham begitu ke ataupun tak faham begitu? Saya nak tanya. Silakan, siapa yang kosong bahasa Arab, tapi kalau baca ni dia boleh faham seperti yang saya sebut tadi. Kau faham lain? Macam lain? Silakan. Maksudnya Maulana sapu dua-dua sekali lah. Atau bawah dua-dua kaki lah. Bukan sekaligus tentunya. Yalah, maksudnya lepas kanan kiri lah. Ya betul. Faham gitu ke? Faham gitu dah. Faham gitu dah. Atau faham salah satu daripadanya saja, memadai dah. Kalau gitu itu kan? ayat bahasa Melayu ni faham dua-dua sekali, dua-dua. Ya. Betul. Tumit tak siapa Maulana? Macam mana? Belakang tumit, belakang atas tumit tu. Tak payah dah, gitu je. Gitu. Bahagian bawah dan atas tu, dia sebab dia tidak mesti macam kita basuh dengan air kan, mesti kena rata. Ni dia tidak syarat rata. Semua bahagian atas, gitu je. Dan air tu pun tidak mestinya air tu bercucuran di tangan kita. Boleh pun kalau kita kena air tu kita buat gitu. Supaya tidaklah basah sangat khuf kita. Tidak basah tangan tu. Basah tapi tidaklah air tu masih banyak lagi. Kita boleh letak gitu, buat gitu. Kita boleh buat. Boleh faham. Kalau boleh faham, orang lain macam mana? Orang lain saya nak tahu. Boleh faham macam sahabat kita tadi, siapa tadi? Muhammad Razi. Muhammad Razi. Soleh ada ke tidak soleh ni? Ada Maulana. Ada. Saya rasa soleh tu dia ada asas juga. Setelah saya bincang tadi, soleh nampak dengan maksudnya. Ya, faham. Gitu. Jelas. Tapi daripada terjemahan ni, kalau soleh tengok, tanpa tahu kaedah-kaedah tadilah, boleh faham ke kedua-dua belah tu perlu disapu. Dan tentu sekali lah, seperti mana tangan pun, yang dua belah tu kita basuh sebelah kanan dulu. Jadi kaki ni pun kalau kata sapu sebelah kanan dululah. Itulah yang sebenarnya. Faham begitu ke tidak, Soleh? Boleh faham sebab Maulana dah dahulu kan menyapu kedua khuf, dah bagi tahu dulu. Kedua khuf tu. Dah sebut dah kedua khuf. Bukan menyapu khuf. Jadi bila kedua khuf tu bahagian atas dan bawahnya tu balik kepada kedua khuf tu lah. Bukan balik kepada salah satu daripada khuf. Tak mungkin lah begitu. Kalau bahasa Melayunya, gitulah kan. Betul Maulana. Sebab gini, sebab saya pun bukan mahir sangat. Boleh tulis tu. Tapi kaedah-kaedah Melayu ni saya tak berapa tahu. Kalau mengikut kaedah ni saya lebih tahu Arab. Gitu. Sebab belajar ni bukan dalam bahasa Melayu. Banyaknya. Dalam bahasa lain. Tetapi setakat yang saya fahamnya begitulah. Macam mana akhi Ruslan? Boleh faham? Faham begitu dah daripada terjemahan. Ya betul. Dah sebenarnya penjelasan Maulana sangat detail lah. Sangat detail. Alhamdulillah. Dan tak ada tempat lain kalau kita belajar macam ni, tak ada. Jadi sebab gini, saya nak meraih juga orang yang sudah ada asas tu. Sebab ni kita belajar ni Sunan Tirmizi. Bukannya kalau kita hadis kan, kita hadis ni ada yang bahagian bawah sikit,
ada atas sikit kan. Misalnya miskat tu bawah. Orang tak belajar miskat tu selepas belajar sunnah sittah. Orang belajar miskat dulu. Contohnya. Bulughul Maram itu bawah. Riyadhus Shalihin tu bawah. Banyak lagi kitab kan. Bawah. Orang tak belajar Riyadhus Shalihin selepas belajar sunnah sittah ni. Tapi biasalah. Tak pelik lah kalau belajar Riyadhus Shalihin dulu. Lepas tu baru sunnah sittah. Jadi saya meraih yang masuk kelas ni meraih kedua-duanya. Sebab tu harap faham. Kadang-kadang saya begitu untuk agak rendah. Jadi yang agak dah belajar banyak tu janganlah jemu pula kan. Ingatlah saya nak meraih yang bawah ni. Begitu juga kadang-kadang kalau saya naik agak macam tinggi panjang sikit lah bincangnya. Jadi yang tidak ada asas tu jangan pula berasa jemu. Sebab gini kadang-kadang kan. Bila masuk sekali dia kata tak padan dengan kita, tak boleh, kamu tak payahlah. Jadi duduk kata begitu pula. Jadi terus tak masuk kelas. Tak mahu masuk. Jangan begitu, rugi. Jadi saya cuba meraih kedua-duanya. Jika dapatlah, jika dapat kita meraihkan kedua-duanya. Sebab kalau yang tak ada asas pun, itu cara saya mengajar begitu. Mengajar Bukhari ke, bukan secara online ya, yang secara berdepan begini pun saya akan jaga kedua-dua tu. Supaya yang sudah belajar agak tinggi dia tak jemu, dia dapat benda baru juga. Dia dapat benda baru. Dan yang tak ada asas itu, dia tidak berasa dia diabaikan. Misalnya, kalau tak ada asas bahasa Arab pun, kalau kesimpulan hadis tu, pengajaran dia, pedoman ataupun panduan daripada hadis, kalau kita bagi banyak, dia boleh faham. Padahal kalau kita tengok dalam syarak Arab, kadang-kadang kesimpulan tu, pengajaran daripada hadis tu sikit 2-3. Kadang-kadang tak ada langsung. Dia kira kesimpulan tu kamu buat sendiri lah. Begitu. Tapi kalau kita untuk orang yang bukan tahu bahasa Arab, kita sebut pengajaran banyak, pengajaran tu yang dia naknya. Pengajaran tu boleh kita pakai, boleh kita guna. Maknanya, dan dia akan berasa kagum. Dalam satu hadis yang pendek ni macam malam tadi kan. Sampai 20 kesimpulan kita dapat buat. Pengajaran dia, pedoman, panduan, hukum hakam yang kita dapat daripada hadis yang pendek saja. Begitu banyak. Itulah hadis Nabi ni. Baru kita nampak. Dan benda ni, orang biasa tak tahu bahasa Arab pun akan nampak. Dan itu lebih utama kepada mereka nya. Pengajaran tu, untuk nak guna, untuk kita nak amalkan dalam hidup kita. Daripada satu hadis pun kita dapat banyak dah pengajarannya. Macam mana kalau banyak lagi hadis? Itu perlu diutamakan. Dan saya utamakan benda tu. Kalau perbahasan teknikal ni, untuk dimasukkan dalam kitab tu, saya tak masuk lah. Tapi kalau belajar begini dengan saya berdepan ni, saya akan sebutkan. Sebab itu, kalau orang yang mungkin satu hari nanti, saya pun tak ada dah. Saya pun tak ada dah. Jadi saya harap yang baca buku saya ke nota-nota ni, bila dia baca tu, kalau dia nak yang lebih detail, dia tengok rakaman ni. Sebab dalam rakaman kita bincang benda-benda begini. Sebab saya tulis tu, bila tulis dalam bahasa Melayu, saya meraih yang tidak tahu bahasa Arab. Dan yang tidak perlu pun. Kalau kita faham benda tu, untuk apalah ni semua ni bahasa apa begini ni. Dia akan kata begitu. Memeningkan kepala aku. Susah. Dia akan jadi gitu. Jadi saya tak bincang benda-benda ni. Malana. Ya. Saya rasa kalau Malana Bubuh menyapu kedua belah. Kedua belah khuf. Kedua khuf. Betul-betul. Kedua belah. Sebab bahasa Melayu dia kena ada dia panggil penjodoh bilangan Ya. Penjodoh bilangan. Bagus. Itulah sebab saya tanya-tanya tu, mungkin ada yang lebih baik. Kedua belah khuf. Betul. Kalau bahagian kan mana nak? Kedua Masa di bahagian. atas bawah ni. Belah ni kiri kanan kot. Betul lah kiri kanan, tapi bahagian atas dan bawah. Kedua belah itulah.
Boleh lah. Okey lah. Boleh. Boleh. Bahagian atas dan bahagian bawah kedua belah huruf tu lah. Betul. Kalau kedua huruf mungkin dia ya, Kiri kanan. kiri kanan kan. Itu boleh. Sebab itu saya cuba tanya tu, macam saya sebut tadi, saya ni yalah boleh tulis pun boleh. Tapi kadang-kadang ketepatan itu. Sebab yalah sedikit sebab saya belajar sendiri ya bahasa Melayu ni. Baca-baca gitu. Tapi ya macam bila disebut tadi, belah tu kena ada. Sebab bahasa Melayu ni penjodoh bilangan tu penting. Penjodoh bilangan tu. Bahasa Melayu kepada orang luar nak belajar bahasa Melayu, bahagian tu jadi susahnya. Bahagian salah satu tempat dalam bahasa Melayu yang susah, penjodoh bilangan. Dia nak tahu macam mana benda ni belah, batang, kaki, biji, buah, sebuah buku. Misalnya, sekaki payung. Sebab dalam bahasa asing, kebanyakan bahasa dia tak ada tu penjodoh bilangan. Tapi tempat mudah kitanya kalau jamak tu sebut 2 kali jamak lah. Itu bahagian mudahnya. Dah banyak lagi lah bahagian lain. Banyaknya mudah lah. Tetapi kalau penjodoh bilangan tadi, betul. Penjodoh bilangan tu memang susah. Tanyalah orang yang baru belajar bahasa Melayu, dia akan sebut itu. Dia akan sebut. Penjodoh bilangan yang agak susah lah nak guna tu. Betul. Jadi di sini bab menyapu kedua belah khuf. Tapi kalau kata kedua khuf pun boleh dah kan. Macam apa ni saudara kita Ruslan sebut tadi, dia faham dah. Kedua khuf tu. Kedua belah lah maksudnya. Tapi kalau kedua belah tu lebih tepat kot. Gitu. Maulana, Ya. tentunya Maulana memang suka baca buku Pendeta Zabar ke? Gitu ke? Ya, saya baca. Ilmu mengarang Melayu. Nanti sekarang ni saya tak tengok dah buku tu. Sampai saya bawa buku tu pergi ke India. Sebab saya ingat saya nak dapat macam mana ada buku-buku macam ni duduk di sana. Untuk saya tak ketinggalan lah bahasa Melayu tu. Saya bawa buku tu. Sampai ke sana masa pergi belajar tu. Zaman dulu kan, yalah bila saya sebut saya belajar di India, saya belajar. Ni cerita berapa puluh tahun dahulu, bukan 4-5 tahun dahulu. Lama dulu. Sekali-sekali nak balik, bukan macam sekarang ni. Tiap-tiap tahun orang balik, duduk luar negara. Dulu tidak. Sekali pergi 4-5 tahun baru balik. Jadi bawa buku-buku. Saya bawa beberapa buku. Antara yang saya suka adalah cara Zabar tu. Saya suka. Cara dia memang tidak hilang identiti Melayu. Tidak hilang identiti Melayu. Cara dia. Dia guna istilah dia cuba buat ikut Melayu. Dan dia cuba ambil daripada Inggeris dan Arab tu, gabung dua-dua tu. Itu saya rasa kagum dengan cara dia tu. Itu yang lebih sesuainya kalau untuk masyarakat Melayu yang Islam ni lah. Macam tu. Tak apalah, itu keluar dah daripada topik tak apalah. Jadi itu baiknya bila bincang-bincangkan tadi. Ummu Zulkarnain tu dah bagi cadangan itu. Maknanya ada jasa dia. Bila saya ni baru tambah ni. Kedua belah khuf. Betul-betul. Bila disebut itu saya ingatlah. Kedua belah khuf. Baik. Itu berkenaan dengan tajuk ya, berkenaan dengan tajuk. Baik. Kita pergi kepada hadis. Hadis di bawah bab 72 ni, hadis 79. Kita dah baca dah tadi. Baik. Sebagaimana biasalah, kalau saya sempat, kecuali kalau saya tak sempat bila buat nota ni, saya tak tulis lagi. Kalau saya sempat, mana-mana perawi yang belum kita bertemu, kita akan berkenalan dengannya terlebih dahulu. Jadi macam di sini, hadis yang ke-97, mula-mula kita bertemu dengan Abul Walid Ad-Dimashqi. 892. Ini 892. Ini kita ada sedikit biodata lah, kita kata biodata, latar belakang ringkas tentang setiap perawi itu untuk kita mengetahui kedudukannya.
untuk kita mengetahui kedudukannya. Dan kalau kita tidak bincang benda ni kan, kenapa ulama kata hadis ni maklul, kenapa dia letak hadis ni bertaraf hasan sahaja, dia tidak kata sahih, kita tak berapa nampak tu. Tapi bila kita berkenalan dengan perawi sekadar yang diperlukan, ringkas, kita akan nampak. Kita akan nampak benda tu. Sebab itu dirasakan perlu bincang benda-benda begini tentang perawi-perawi. Baik. Siapa perawi mula-mula kita? Abul Walid Ad-Dimashqi. Cuba kita tengok ni kan. Biasa ni Arab ni. Nama dah ni. Semua nama ni. Abul Walid ni nama kunyah. Ad-Dimashqi ni nama nisbah. Nama nisbah. Tapi bukan nama sebenar. Apa nama sebenarnya? Kita nak tahulah. Itu baik. Tengok sini. Nama sebenar Abul Walid ialah Ahmad bin Abdul Rahman bin Bakkar. Dia meriwayatkan hadis daripada Al-Walid bin Muslim. Ni. Al-Walid bin Muslim. Marwan bin Muawiyah. Abdul Razzaq dan lain-lain. Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan daripadanya. Hafiz Ibn Hajar berkata, Abul Walid seorang perawi saduq. Ini penting. Yang dipertikaikan. Yang ditajrihkan atau dijarhkan tanpa hujah. Mana ada orang pertikaikan dia, tapi tanpa hujah. Jarh itu orang panggil tidak jarh mufassar, tapi jarh mubham. Jarh yang samar-samar, tak jelas. Jadi jarh yang samar-samar ini kita tak boleh pakai sangat. Kalau orang tu dia jarh, dia kritik, dia pertikai dengan bagi hujah yang cukup, itu orang panggil jarh mufassar. Jarh mufassar kita kena ambil kira. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata tanpa hujah. Maknanya kita tak boleh pakai lah. Yang tepatnya dia ni tidaklah tinggi sangat kedudukannya, tapi saduq. Saduq ni perawi yang bertaraf hasan. Gitu. Ini adalah lafaz ta'dil yang tidak tinggi, rendah. Walaupun kalau nak kira dari segi lafaz yang digunakan saduq, ini mengikut kaedah bahasa Arab, ini sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah memberi makna kuat, memberi makna banyak. Maknanya kalau benar tu, benar sangatlah. Benar sangat. Gitu. Tapi itu dari sudut bahasa. Bila kita masuk dalam satu bidang khusus ilmu, dia tak boleh pakai yang bahasa tu. Dia kena pakai istilah. Mengikut istilah ilmu hadis, saduq ini diguna untuk perawi bertaraf hasan. Kita tak boleh terjemah seorang yang sangat benar. Tak boleh. Sebab kalau seorang yang benar, sadiq. Jadi saduq ni seorang yang sangat benar. Sangat benar ni baguslah kita kata. Kenapa bertaraf hasan saja? Sepatutnya sahih lah. Jangan pakai gitu. Itu menurut bahasa. Menurut bahasa ialah. Sebab ia sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Kalau bahasa Arab kan saya boleh sebut lah. Di sirah nilai ni saya boleh sebut. Tapi kalau bahasa Melayu tu kadang-kadang saya tak boleh. Itulah. Ini sirah mubalaghah ni. Fa'ul. Fa'ul. Atas, dipanggil atas wazan itu. Dalam bentuk macam tu. Fa'ul. Saduq. Kalau akil, seorang yang makan. Sekali, akil. Tapi kalau akul, orang yang berahi makan. Kalau orang Kelantan dia kata berahi makan. Suka makan. Banyak makan. Itu akul. Rajulun akul. Huwa rajulun akul, kita kata. Dia seorang yang banyak makan. Suka makan. Berahi makan. Kalau kita kata akil, seorang yang makan. Sekali saja pun akil. Tapi kalau akul tu tidak gitu. Jadi ini benda-benda begini kena faham antara lughah dan istilah. Kalau kita baca kitab fiqh, istilah fiqh. Kalau kita baca kitab falsafah dalam bahasa Arab,
istilah falsafah kena pakai. Tak boleh pakai lugah. Bila masuk dalam bidang khusus begitu, tak boleh pakai lugah. Cuma kena tahulah, lugah pun kena tahu asalnya maknanya begini. Tapi makna itu kita tak boleh pakai di sini. Sebab ini bidang khusus. Gitu. Seorang perawi baik. Ibnu Qani' berkata, dia meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 248 Hijrah. Meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 248 Hijrah. Itu kita dah berkenalan dengan perawi yang pertama. Meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Walid bin Muslim. Meriwayatkan kepada kami, katanya Thawr bin Yazid. Siapa pula Al-Walid bin Muslim? Ni Ad-Dimashqi juga. Dimashqi ni Dimashq lah. Sekarang ni dalam Syria, orang kita panggil Damsyik. Damsyik itu bahasa orang kita lah. Kalau dalam Arab dia tak kata Damsyik, Dimashq. Tak apalah, itu masalah penggunaan bahasa masing-masing kan. Tapi yang asalnya Dimashq lah. Dimashqi Al-Qurashi. Dimashqi ni orang Dimashq. Dia duduk tinggal di Damsyik. Dan dia ni Qurashi, daripada keturunan Quraisy. Bukan keturunan, sebab tu dia sebut ni maula mereka. Maula puak Quraisy. Bukan Quraisy sungguh, bukan darah daging, bukan keturunan Quraisy, tidak, tapi maula mereka. Maulahum, maula mereka. Maula puak Quraisy. Maksudnya sama ada dia atau nenek moyangnya pernah menjadi hamba dan dia dimerdekakan oleh seorang Quraisy. Bila dimerdekakan oleh seorang Quraisy, maka berhaklah dia untuk menisbahkan diri dia dengan Quraisy itu sebagai mengenang jasanya. Ini kaedah nisbah. Kaedah nisbah. Kita perlu tahu. Benda-benda ni tak ada dalam bahasa Melayu ni. Tak ada ni. Sebab dia bukan budaya Melayu. Budaya Arab. Jadi kita kena tahu budaya dia. Bila kita tahu dengan mendalam kan, kita tak mudah kena tipu. Gitulah. Sebab kadang-kadang dia kata, dia ni Quraisy, dia ni Hashimi, aku turunan Bani Hashim lah. Orang faham gitu. Sepintas lalu. Mula-mula orang faham gitulah. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut al-mutabadir minhu. Yang segera difahami. Mula-mula difahami bila orang kata al-Hashimi, mana dia keturunan Bani Hashim. Tak nampak yang lain, nampak yang tu dulu. Lepas tu dia buat senyap gitu. Lama-lama orang anggap dia tu keturunan yang keluarga Nabi. Padahal tidak. Dia tu maula saja. Sebab untuk maula pun diguna juga nisbah-nisbah macam ni. Nampak ke tidak tu? Hasan misalnya, Sayyidina Hasan sungguh, cucu Nabi tu, memerdekakan seseorang. Lalu anak cucu orang yang dimerdekakannya itu nisbahkan dengan dia. Al-Hasani di belakang dia. Semua anak cucu dia Al-Hasani. Orang kemudian keliru. Dia ingat dia ni keturunan Hasan. Kita pun kata, macam mana ramai pula keturunan Hasan ni? Sini Hasan, sini Hasani, sini Hasani. Kaitkan dengan cucu Nabi. Marilah pula cerita lain pula. Kan Hasan tu kahwin 300 dengan perempuan, isteri dia. Kenapa dia tak boleh keturunan banyaknya? 300 isteri dia. Ada riwayat kata 400. Dalam Ihya pun sebut beratus-ratus juga. Kan orang kita ni kan rojok kita Ihya, rojok kita kitab begitu. Jadi dah beratus-ratus, nak sabarlah kalau anak cucu dia ramai pun sana sini Hasani. Dia jawab begitu. Padahal itu semua kita letak atas sesuatu yang khayalan semua. Tak ada asas. Binaan yang bila-bila masa boleh roboh. Kalau orang nak cek lah, bila-bila masa tak akan lulus. Tapi kalau orang dengar saja, tak ada apa-apa masalah yang meragukan ataupun menyebabkan orang berasa nak cek, dengar saja begitu, terima saja begitulah. Macam puak-puak
bak Alawi di Indonesia sekarang ni lah. Ada banyak sangat mengarut ni. Akhir sekali orang buat kajian keturunan dia. Dia jadi gitulah. Mula timbul lah masalah. Sebab orang tengok dari sudut ni bila kaji tu, bila bahas tu. Ternyata tidak. Dakwa-dakwi saja keturunan Nabi tu. Bawa dia kata dia ada ni syajaratun nasab. Syajaratun nasab. Dalam daftar dia tu. Dalam rekod keturunan ni ada ni silsilah ni siapa. Itu cakap dengan orang tak pandai, orang tak belajar boleh lah. Dengan orang belajar ilmu tu, dengan orang yang mahir dalam ilmu tu tak boleh. Tak memadai cakap gitu. Bila bahas putus. Putus silsilah nasab tu. Tak sampai pun putus. Beratus tahun pula tu putus tu. Tapi selagi orang tidak meragui kita, orang tidak itu. Macam bangunan lah, bangunan. Kalau runtuh, barulah pihak insurans ke, pihak kerajaan ke hantar engineer pergi cek tu. Runtuh sebab apa? Sepatutnya lama ni. Boleh tahan. Bangunan ni. 200 tahun boleh tahan lagi. Tiba-tiba 10 tahun runtuh dah macam mana? Kalau runtuh, baru orang pergi cek. Kalau tak runtuh, biar aja. Kecuali di bandar-bandar besar tu mesti ada kelulusan ni. Kalau tempat kita ni, setengah-setengah negeri tu tak kisah mana buat. Lepas tu gempa bumi sikit, kita pun dengar. Oh, banyaklah, beribu-ribu rumah runtuh. Tak runtuh macam mana? Dah buat tu tidak mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh kerajaan. Sepatutnya kena macam ni. Lulus syarat ni. Mudah-mudah je buat. Memang runtuh sungguh lah. Cuba kalau macam di Jepun, dia buat bangunan dia. Kira-kiranya memang daripada awal lagi bersedia. Kalau gempa bumi sekadar ni tak apa lagi. Bangunan. Tengok. Lepas syarat dia. Kena begini-gini bangunan. Baru lepas. Begitu juga dalam bab ilmu ni. Kalau selagi orang tidak ragu, tak apalah. Bila menimbulkan keraguan orang sebab duduk buat banyak benda yang mengarut ni dan boleh menimbulkan fitnah kepada orang ramai, jadi bodoh orang ramai, habis. Bila orang cek, sudah kita. Benda ni tak lepas dah benda ni. Nisbah ni macam mana nisbah ni? Banyak nisbah ni. Nisbah ni. Dia ada orang nisbah dia kalau dia lulusan Al-Azhari, tak apalah itu, tak apa itu. Lepas tu dia buat ni nama, dia bukan lahir di sana pun, di apa ni, Mesir misalnya kita kata, Asyut, nama satu tempat di Mesir. Orang-orang di situ semua Suyuti. Kalau dia nak pakai nisbah Suyuti, boleh lah. Kita pun duduk di sana 2 tahun, 4-5 tahun ikutlah. Kita balik, kita pun letak di belakang nama kita tu As-Suyuti. Boleh ke tidak? Boleh. Tak ada salah. Sebab kita pernah duduk di sana. Kita nak pakai kita, apa salahnya? Kita bukan orang di sana sebenarnya pun. Boleh. Tengok. Macam Ad-Dimashqi. Kalau kita cek lagi, mungkin dia sebelum tu duduk di lain. Ada nisbah lain pula. Jadi yang disebut ni Dimashqi ni mungkin kerana dia lebih lama duduk di situ. Akhir hayat dia duduk di situ. Dia menetap di situ. Sebab itu disebut Dimashqi. Tidak bermakna dia tu asalnya lahir di Dimashq, tak mesti. Memang penduduk asal di sana, tak mesti. Banyak perkara yang perlu dibincang lagi. Kalau kata tadi, dia sebut tadi Al-Qurashi, Quraisy ni. Jadi bangsa Quraisy lah dia, tak mesti. Sebab itu dalam apa nama ni, kitab Rijal dia sebut. Bila sebut Quraisy ni kena sebut lagi. Nasaban ke ataupun walaan. Nasaban ke atau walaan kena sebut. Kalau walaan, itu makna maula mereka. Bukan daripada keturunan mereka. Kalau nasaban, keturunan. Dia sebut. Gitu caranya. Lebih detail. Orang yang belajar ilmu nasab, orang yang belajar ilmu rijal, hadis, dia bincang benda-benda tu, dia tahu. Jadi tak mudah lah nak tipu, tak mudah nak kena. Kalau tak belajar benda-benda gini, tak tahu budaya orang kan, mudah kena lah.
Mudah kena. Jadi mangsa lah kita. Kalau orang ni semua ikhlas, tak apalah. Tak ada lah yang akan jadi mangsa. Masalahnya manusia ni, banyak juga manusia ni ada kepentingan. Bila ada kepentingan itu, orang lain itu jadi mangsa dia lah. Itu. Baik. Abul Abbas adalah kunyahnya. Seorang perawi thiqah. Tetapi banyak melakukan tadlis. Ini semua penting ni. Thiqah. Tapi banyak melakukan tadlis. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnu Ajlan, Al-Auza'i dan lain-lain. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula ialah Ahmad, Ishaq, Ali Ibn al-Madini dan ramai lagi yang lain. Al-Walid meninggal dunia pada tahun 195 Hijrah. Ini ringkas. Ada dua perawi kita bertemu, selepas tu dia kata meriwayatkan kepada kami, katanya Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid. Yang ni saya nak sesiapalah antara peserta kita yang baca. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Ada sesiapa nak baca? Saya baca mana? Silakan. Thawr bin Yazid. 894. Ya. Thawr bin Yazid ialah bin Ziyad Al-Himsi Al-Kalai. Al-Himsi, kalau SH itu sad. Kalau SY shin. Al-Himsi. Al-Himsi Al-Kalai. Abu Khalid adalah kunyahnya. Ini kalau gini sekejap. Ini kalau kaedah tulisan lah. Kalau tanda macam ni, Ain. Ni Ain. Ali tanda macam ni. Tapi kalau tanda ni Ain. Kalau tanda macam ni, ni sekejap. Kalau tanda macam ni, koma gini, ni Ata, ni tanda Hamzah. Tanda macam ni Hamzah. Mana Al-Kala'i. Ain. Mana Ain situ. Jadi harap maklumlah kan. Ini pun saya tidak seragam betul lagi. InsyaAllah bila kita buat buku macam Sahih Bukhari itulah, kita akan jaga benda macam ni supaya sedapat mungkin bila baca tu baca dengan betul lah. Walaupun memang saya tahu bila tulis Rumi ni kan banyak, kadang-kadang tak sampai juga. Dia ada tempat-tempat yang memang lekat lah. Tak boleh nak buat. Begitu. Tapi dah popular Rumi macam mana? Begitu. Teruskan. Bin Ziyad Al-Himsi Al-Kalai. Abu Khalid adalah kunyahnya. Seorang perawi thiqah lagi teguh. Tetapi berfahaman Qadariyah. Thawr meriwayatkan hadis daripada Khalid bin Ma'dan atau Makhul dan lain-lain. At-Thawri, Isa bin Yunus, Ibnu Al-Mubarak dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Hadis-hadisnya terdapat di dalam Sahih Bukhari dan keempat-empat kitab sunan yang utama. Hanya 8 sahaja hadisnya diambil oleh At-Tirmizi untuk sunannya. At-Tirmizi mengatakan Thawr meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah. Ibnu Sa'ad, Khalifah dan sekumpulan ulama mengatakan beliau meninggal dunia di Baitul Maqdis pada tahun 153 Hijrah. Yahya bin Bukair pula berkata beliau meninggal dunia pada tahun 155 Hijrah. Ada khilaf lah di situ tentang tahun meninggal dia tu. Tapi begitulah satu perkara yang dah baca tadi yang menarik perhatian lah. Saya rasa di sini. Tetapi berfahaman Qadariyah. Qadariyah ni ahli bid'ah ni. Macam Murji'ah, macam Syiah, macam apa-apalah. Jadi kena faham benda-benda begini ni. Kadang-kadang orang tak faham, dia kata, tengok. Imam Bukhari pun ambil, Imam Tirmizi pun ambil ahli bid'ah. Macam mana ni? Ahli bid'ah ni boleh masuk ni dalam perawi hadis. Sedangkan tak boleh pakai dah ahli bid'ah ni, dia tidak adil lah. Macam mana nak satu hadis tu nak jadi sahih?
ataupun nak jadi hasan. Ini masalah. Sebab tu kita kena belajar juga firaq. Al-firaq wal adyan. Kena belajar juga perbandingan aliran-aliran dalam Islam dan perbandingan agama. Kena belajar. Baru kita tahu dia banyak pecahan tu pula. Ada yang sederhana, ada yang hanya dituduh sahaja berpahaman itu. Ada yang teruk, memang rosak akidah dia. Ni bid'ah akidah, bid'ah akidah ni yang disebut ni. Maknanya kira-kiranya kalau di dalam kitab-kitab ahli sunnah ni diterima perawi itu dan dia anggap dia ni sebagai thiqah, dia anggap dia ni sebagai teguh, kira-kiranya adalah tu benda-benda yang bagi pengarang kitab-kitab hadis ni mereka nampak ringan dia ni. Tidak berat. Ya ada yang berat, ada yang tidak berat, ada yang mendakwah orang, menyeru orang kepada pahamannya. Memang dia berpahaman begitu. Sampai ke peringkat salah lah. Jadi Qadariyah ni dia macam satu cabang Mu'tazilah juga. Mu'tazilah juga. Dan yang teruknya dia tak terima takdir tu. Takdir tu rukun iman tu. Itu Qadariyah ni. Jadi macam mana orang yang tak sempurna rukun iman boleh diterima? Mungkin orang persoalkan begitu pula. Dia panjang pula cerita ni. Ada Qadariyah yang teruk, ada Qadariyah yang tidak teruk. Ada ketikanya dalam sejarah Islam ni kerana ta'assub orang tu sikit je terus dia kata Qadariyah. Macam sekarang ni lah, yang mudahnya saya nak buat contoh macam sekarang ni. Sikit-sikit Wahabi. Tidak gitu? Betul. Sikit-sikit Wahabi, sikit ya. Wahabi tu. Kalau nak kira yang orang cakap macam tu, nah. Ramah sangatlah Wahabi. Betul ke dulu? Jadi kita dapat faham daripada sini, ulama-ulama hadis ni dia teliti. Dia tidak mudah makan, telan yang orang sebar tu. Barulah tidak terfitnah manusia ni. Barulah tidak jadi kita ni mengadang-adakan sesuatu fitnah terhadap seseorang. Kita tu sendiri nak menilai orang, kita tu sendiri tidak adil. Macam mana? Gitu. Benda ni berlaku macam sebelum pada ni. Sibuk-sibuk Imam Abu Hanifah kan murji'ah. Ni pun sebab tak faham lah. Banyak lagi bahagian dia dalam tu. Murji'ah fuqaha, murji'ah sunni, murji'ah macam-macam murji'ah ni. Kalau kita tak ambil kira itu habislah. Maknanya kitab-kitab kita ni penuh dengan ahli bid'ah yang rosak akidah. Lepas tu kita kata sahih. Dia akan jadi gitu, bahaya tu. Sebab tu kita kena faham. Ada orang yang dikatakan saja. Jadi ulama-ulama rijal ni dia catat ke tu. Dikatakan dia ni. Ataupun dia biasa sikit daripada pahaman yang biasa ni. Kerana dia nampak tekan kepada usaha. Kita yang menentukan nasib kita. Dengan arti kita kena usaha lah. Kita kena usaha. Dia pun bawa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah SWT tidak mengubah nasib manusia ni. Sehingga mereka sendiri yang ubah. Mana mereka sendiri yang ubah. Cakap macam tu dah kata dah Qadariyah dah. Tak percaya kepada takdir. Padahal dia ada sandaran dia juga. Dia nak mengatakan manusia ni ada usaha juga. Bukan seperti Jabriyah tu. Yang kata manusia ni tak ada apa. Semua Tuhan. Semua Tuhan. Semua Tuhan kenapa hukum dia? Masuk dalam neraka tu kenapa? Jadi ada satu peringkat dalam sejarah ni. Orang yang cakap macam tu. Padahal dia bersandar kepada Quran juga. Dah dituduh Qadariyah. Dah dituduh Mu'tazilah. Kena faham. Ulama-ulama hadis dia teliti. Dia tidak mudah nak telan. Apa yang orang cakap, kalau macam tu habislah kita. Semua kena fitnah. Tak boleh pakai. Tak boleh. Nak buat guru seorang pun tak boleh. Semua tak kena. Dia akan jadi gitu. Sebab orang tuduh begini, tuduh begini. Di satu pihak tuduh Wahabi, di satu pihak tuduh Asy'ari, di satu pihak tuduh Mu'tazilah. Orang yang sama. Bayangkan.
Terutama zaman kita ni, zaman fitnah ni lagi. Zaman dulu dah ada dah. Saya dah keliru. Bila kata Qadariyah, terus tak mau terima. Terus tak mau cakap. Jadi sikap kita tu kan jauh dah lagi. Sepatutnya kita kena dakwah persaudaraan Islam, kena jaga maruah orang. Nabi kata, bila seseorang itu Islam, mengucap dua kalimah syahadat, maka haramlah kepada orang Islam lain untuk menceroboh darah dia, harta dia dan maruah dia. Kita mudah-mudah main-main kata kat orang Wahabi lah macam-macam. Kalau zaman sekarang lah. Zaman dulu tak ada Wahabi. Dia kata apa? Qadari. Dia kata murji. Dia kata Mu'tazili. Dia kata macam-macam lah. Dia kata Mu'attil. Dia kata Mujassim. Dia kata Musyabbihah. Macam-macam zaman dulu. Jadi macam mana ni? Sedangkan ulama terima. Ini menunjukkan ada yang disebut begitu tu sebenarnya dia tak termasuk pun. Ataupun kalau betul dia berfahaman begitu, dulu dia sudah bertaubat. Ulama-ulama sudah kaji, buat kajian sudah jelas. Dia sudah bertaubat. Kemudiannya ketika diterima hadis itu daripada dia, dia bukan Qadariyah lagi. Qadariyah itu suatu ketika dahulu. Sebab tu kena tahu sejarah. Perawi itu. Jangan main tuduh saja. Main tuduh saja tu. Akhir sekali Imam Tirmizi pun kena. Imam Bukhari pun kena. Tidak amanah lah. Kenapa dia ambil daripada orang macam ni? Lepas tu dia hukum. Hadis ni sahih. Hadis ni hasan. Siapa salah? Dia ke salah? Ke kita yang tak faham ni salah? Dia benda macam tu. Kena berhati-hati benda ni. Tak boleh orang kata tu. Terima. Tak boleh. Ini sikap kalau kita tengok ulama hadis ni tidak gitu. Maulana? Ya. Tapi supaya semalam kita belajar Imam Tirmizi ambil perawi Kasir bin Abdullah tu macam mana pula Maulana? Itu adalah ulama-ulama kita kena tengok. Sebab itu bila kita tengok sesuatu perkara, jangan tengok seorang saja kata. Tengok juga orang lain kata. Orang lain waktu orang kemudian pun kita kena ambil kira. Itu baru ahli ilmu betul. Dah sekian ramai orang pertikaikan dia. Orang pertikaikan itu berdasarkan orang dulu juga. Dia boleh bawa. Misal macam kemarin kita dah bilang. Imam Syafi'i sendiri kata dia. Rukun dusta. Rukun dusta. Jadi ada alasan tu orang yang kritik dia tak mahu terima dia tu. Jadi itu mereka anggap sebagai satu kesilapan Imam Tirmizi lah tu. Jangan pakailah di situ bahagian tu. Tak kena tu Imam Tirmizi macam tu. Ulama-ulama biasa ya kata tak kena ni. Zaman sekarang saya dengar sehari dua ni sibuk. Bila Dr. Uzaimi cerita apa tu, sibuk. Sampai nak bunuh, sampai begitu. Inilah budaya ilmu tu tidak meresap dalam masyarakat. Sehingga orang cakap begitu, heboh dah. Bising dah. Ni bila orang menyalahkan Imam Tirmizi tak betul macam tu. Dia kata Katsir ni, sampai dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Katsir itu sahih. Tak kena. Bukan seorang dua ulama kritik. Jadi kita nak kata biadab ke ulama-ulama? Tak boleh, ini dunia ilmu. Dunia ilmu macam tu lah. Tapi daripada situ kita boleh nampak masyarakat kita ni kan sebenarnya tidak diasuh dalam dunia ilmu. Mereka tidak berada dalam dunia ilmu. Walaupun banyak institusi ni sekarang tumbuh macam cendawan. Tahfiz itu, tahfiz ini. Tapi sebenarnya bagi saya tidak bertanggungjawab banyak. Sebenarnya tidak layak pun. Untuk buka sekolah, untuk apa sebenarnya. Banyak daripadanya nak cari duit sebenarnya. Akibatnya jadi gini lah. Yang pentingnya tunjuk kepada ibu bapa, pakai jubah, sakut selempan di bahu ni, itu sudahlah tu, agama lah tu. Lepas tu biarlah maki orang, sumpah orang, kata macam mana, tak kisah tu. Ilmu tidak diajar. Kesana kemari. Minta derma, minta itu. Ini dalam masyarakat kita. Bahaya ni. Sebenarnya, saya takut bimbang. Budaya ni kalau subur, dia tidak jadi baik. Tapi kalau budaya ilmu, dunia ilmu disuburkan, dia tidak jadi gitu. Biasa ya. Biasa kita tengok perbincangan ulama ni. Jadi ada tempat, kita kata, ni betul. Ni di sini dah begitu ramai orang kata. Dan bukan orang kemudian ni dia kata ikut nafsu dia. Dia kata, dia buat kajian dalam kitab-kitab rijal.
Dia ambil daripada imam-imam dulu juga yang kata begitu sepatutnya. Barulah orang yang orang kata terdidik, educated. Educated. Penting educated ni. Kalau tidak educated jadi macam tadi lah. Tak berpendidikan. Tak mengaji. Lagu tu jadi. Hafal Quran saja. Oh, dia kira berkah hafal Quran. Habis cerah hati. Allah SWT bagi segala-galanya. Jangan begitu. Jangan begitu. Tak betul tu. Hafal Quran saja mana dia nak faham? Kena belajar lagi. Banyak lagi. Jadi orang kita kadang-kadang dia buat benda-benda ni dia buat. Satu, dia tak fikir dah kemudian tu nak jadi macam mana. Fikir seterusnya. Kita merugikan satu tenaga. Bangsa rugi. Dalam satu sistem yang kita sendiri pun tak tahu nak bawa ke mana. Bahaya tu. Inilah bendanya. Banyak benda kalau kita nak bincang secara halus kan. Terutama kalau kaitkan dengan zaman kita ni sendiri. Nampaklah. Di mana yang tempangnya. Di mana yang tak kena. Dan kalau budaya macam tu disuburkan, habis. Ilmu tak akan hidup dalam masyarakat yang macam tu. Jadi malah nak ejaan mengatakan ejaan ni. Ya, Ejaan mengatakan mana yang mengatakan? 435. Di mana ya? Oh, ya. Silap. Ni mengatakan ayat. Betul. Silap. Type. Boleh ya? Itu tentang perawi saya rasa perlulah bincang ni. Sebab ada orang yang tak faham benda-benda begini ni. Dia duduk bertikai pula. Ni macam mana? Orang ni sampai imam sebesar Imam Abu Hanifah tu boleh bertikai. Semata-mata kerana ada yang kata dia tu murji. Memang ada. Orang lain pun tahu juga. Bukan tak tahu. Tetapi kena fikirlah, timbanglah. Gitu. Ni macam dia ni. Kata Qadariyah. Kita nak kata macam mana? Tak kurang juga sesatnya daripada murji'ah ke lain-lain tu. Jadi banyak sangatlah Syiah lagi, murji'ah lagi, Qadariyah lagi, Mujassimah lagi, macam-macam. Iya ke dulu? Kena pastikan situ dulu, betul ke tidak? Sebab itu kita belajar firak. Sebab itu saya pun terfikir perlu ajar maqalat al-islamiyyin wa ikhtilafil musallin, karangan Abul Hasan Asy'ari itu. Dan nak Abul Hasan Asy'ari sangat. Kita baca kitab dia lah. Belajar kitab dia tu kita boleh faham ni firqah-firqah. Qadariyah tu terbahagi kepada berapa, Murji'ah terbahagi kepada berapa, yang ni sederhana ke, yang mana yang melampau, baru kita tahu. Abul Hasan Asy'ari letak tajuk kitab dia tu pun jelas dah. Maqalat al-islamiyyin. Pandangan-pandangan orang-orang yang mendakwa Islam. Bukan maqalat al-muslimin. Tak. Maqalat al-islamiyyin. Wa ikhtilafil musallin. Dan ikhtilaf orang-orang yang bersemayang. Semua semayang ni. Qadariyah ke apa ke. Semua semayang ni. Khilaf. Khilaf ni malangnya dalam bab akidah. Jadi khilaf tu sampai kadang-kadang dia tak sedar. Dia duduk di mana? Di tepi jurang. Dia kan duduk di tengah lagi. Dia tak sedar. Sebab itu kita kena belajar juga firak tu. Firak. Ni firak lah ni. Ni semua dakwa Islam, Qadariyah pun dakwa Islam. Tapi ni duduk peringkat mana ni? Termasuk dalam yang gulu ke atau yang tidak gulu. Kalau dia memang Qadariyah, dulu ke sampai mati. Kena cek lagi. Cek dalam kitab Rijal tahulah. Tahulah. Bila kita cek dalam kitab Rijal tahulah semua tu. Begitu caranya. Seseorang tu kalau dia sesat dulu, dia tidak Islam dulu, apakah sampai mati kita tak mahu terima daripada dia, kita akan anggap dia jahat? Itu ke caranya? Bila dia masuk Islam tak ada masalah lah. Bahkan Allah SWT, Nabi sendiri pun dah kata dah, tak ada dosa dia. Lebih baik lagi daripada yang Islam asal dia ada dosa. Lepas tu dia jadi baik dah. Dia berubah dah hidup dia. Kita tak mahu terima juga ke dia. Kita tetap akan kata dia jahat. Ambil kira yang dulu. Tak boleh begitu. Manusia yang waras, yang adil, tidak akan menilai manusia begitu. Dia kira yang kemudian.
Jangan kira yang dulu. Kalau nak kira dulu semua yang orang kata nampak baik pun masa kecil dia macam mana? Nak ambil kira masa kecil. Oh, susah lah macam tu. Masa kecil nakal kebetulan dia. Jadi oleh kerana dia nakal dahulu, kita tak mahu terima dah sekarang walaupun dia alim. Begitu ke caranya? Tak kena tu. Jadi sama juga dalam masalah ni kena faham. Sebab kebetulan ada kan? Kena faham betul-betul. Sebab itu bukan senang sebenarnya nak menilai sesuatu hadis tu. Ambil kira ini. Dan kita tidak kata puja tokoh, taksub dengan sesuatu tokoh. Bila kita dah belajar kitab Imam Tirmizi ni, kita julai Imam Tirmizi sampai ke langit. Sentiasa dia betul. Ikut mana-mana pun dia yang paling betul. Semua. Jangan begitu. Jangan begitu. Saya tak ajar begitu. Begitu. Sekejap. Orang lain pun kalau kita belajar dengan betul lah, dalam sistem yang betul, dia tenang je. Kita boleh faham semua tu. Ini semua kita berurusan dengan manusia. Perawi-perawi ni manusia. Bila ada manusia, manusia ni ada salah silap. Manusia ni kadang-kadang dia teruk, tapi kemudiannya dia baik. Boleh jadi. Manusia kadang-kadang dia boleh tersasul dalam bab ni, dalam bab lain dia bagus dah. Jadi kita kena faham. Sebab tu ulama-ulama hadis cuba tengok. Dia kata Asim itu perawi tidak kuat. Padahal dia imam qiraat. Kita terimalah dalam bidang dia tu memang terima. Dalam bidang ni dia kurang. Sebab kita, itu kenyataan. Manusia ni kadang-kadang dalam satu bidang memang dia lebih. Dalam bidang lain, basic pun dia tak tahu. Itu biasa. Semua orang tahu benda tu. Apa peliknya? Sebab itu kita kena tengok. Jangan bila satu tokoh tu sudah kita letak di atas, di mana-mana pun dia mesti di atas. Tidak begitu. Tidak begitu caranya. Baik. Lepas tu, nampak gaya. Kita habis dah masa ni. Macam mana? Perawi pun tak habis bincang lagi. Ni Rajab bin Haywah pula. Hari ni kita setakat tu lah dulu ya. Saya rasa banyak dah juga kita bincang tu. Bukan kita nak baca hadis saja kan. Di celah-celah tu ada ilmu tu, kita nak dapat nak hadam lah, biar faham. Macam mana orang yang belajar hadis kalau cara betul macam mana. Gitulah. Dia kena faham gitu ya. Saya rasa insya-Allah mudah-mudahan kita dah dapat banyak juga. Walaupun tak sempat bincang hadis pun. Sebab ini pun berkait juga. Dan kalau kita bincang macam tadi, dia berkait dengan masa kita sekarang ni. Cuma masa kita sekarang ni orang gelar macam lain. Habis kena. Perlis tu semua Wahabi. Perlis tu semua Wahabi. Dengan muftinya, dengan sahabat-sahabat yang kita kenal, Dr. Basrinya, Profesor Dr. Basri tu, orang Terengganu tu. Kalau ini yang berdasarkan saya dengar dia ni, dalam video dia dalam YouTube. Saya tak dengar daripada mulut dia lagi. Sekarang ni yang terkini saya tak tahu. Berdasarkan video tu lah, dia kata dia tak dapat tauliah, tak beri tauliah di Terengganu. Sampai begitu sekali masyarakat kita. Ini dah lari dah ni. Tidak berdasarkan ilmu sebenarnya. Ini membawa kepada kerugian sebenarnya. Masyarakat kita ni sedang menuju ke situ. Saya nampak begitu. Bukan nak jadi semakin cerdik sebenarnya. Semakin teruk. Sepatutnya tidak begitu. Orang terlibat dengan perlis saja terus Wahabi. Padahal ada berapa kali dah ni nafi. Tak pakai juga. Saya kenal lah tu. Semua tu saya kenal tu. Tak ada Wahabi pun. Bukan begitu orang Wahabi. Tapi mudah-mudah main-main. Tuduh orang. Kita di sini pun kena semua. Ini kalau yang belajar hadis sikit kena Wahabi. Yang tidak alim, yang kena. Cakap sikit kalau sebut hadis, tolak benda khurafat sikit. Jadi sesoalan yang ahli sunnah tu yang pegang dengan khurafat-khurafat. Tidak begitu kan sekarang ni? Yang tak mahu pegang itu bawa hadis sahih, Wahabi tu. Bahaya ni. Kita dalam bahaya sebenarnya. Tapi malah lah. Betul agama. Agama pun leka dalam perkara ni. Itu yang betul tu saya cakap. Dia akan bukan menguntungkan umat. Sebaliknya merugikan umat.
Itulah sebenarnya. Satu hari nanti kita akan menyesal semua. Hari ni tak apalah. Bawa orang tu, bawa orang ni, boleh bercakap bebas, bagi tahu dia. Mudah je. Orang-orang yang nak menegakkan yang benar, disekat. Hari ni tak apalah. Sampai masa dia, kata nasi jadi bubur, tak tahulah kita. Ni ada lagi orang nak tegur ni. Kalau dah tak mahu tegur, habislah sikit. Ada lagi orang nak tegur. Orang nak tegur tu kita tuduh macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana nak tanya, Ya, silakan. saya nak tanya pasal puasa. Ya. Pasal puasa, kita makan sahur sehingga azan. Kita kena berhenti ataupun kita boleh makan lagi sehingga habis azan ke? Ya. Itu sajalah. Ya. Maksudnya gini. Dalam firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Berdasarkan ayat ini, minal fajri itu. Fajar itu fajar mana? Makan dan minumlah kamu, Tuhan kata dalam Quran, sehingga nyata kepada kamu benang putih dari benang hitam berupa fajar. Jadi benang putih itu kinayah kepada fajar shadiq yang menandakan masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, tak kira lah azan ke tidak azan ke, memang kita kena berhenti. Sebab Allah SWT kata makan sampai masa tu, hingga situ. Kemudian atimmus siyama ilal lail. Kamu sempurnakanlah puasa kamu hingga ke malam. Malam tu bila? Bila matahari jatuh. Bila matahari terbenam. Bila maghrib, masuk maghrib pula. Jadi masuk waktu sembahyang itu yang penentunya. Jadi itulah yang terbaik. Walaupun ada lagi pendapat yang lain-lain begitu begini itu, yang terbaiknya itu. Sebab apa? Ada Al-Quran dan hadis Nabi SAW pun ada. Nabi SAW kata, la yamna'annakum min sa'urikum adhanu Bilal wa kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Nabi SAW kata begitu dalam satu hadis. Janganlah menghalang kamu daripada makan sahur kamu oleh sebab Bilal melaungkan azan. Makan dan minumlah. Mana bersahurlah kamu sehingga Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Mana ketika Bilal, sebab zaman Nabi dulu dia sebelum subuh tu dah ada satu azan. Yang azan dahulu tu Bilal. Jadi Bilal azan bukan menandakan habisnya malam. Belum lagi habis malam. Boleh bersahur lagi. Bahkan Nabi kata jangan kamu berhenti. Kalau nak makan lagi lah. Sebab tak masuk subuh lagi. Ibnu Ummi Maktum azan apabila masuk waktu subuh. Menandakan masuk waktu subuh. Ketika itu baru berhenti. Jadi dalam keadaan ada firman Allah dan hadis yang terang begitu, sepatutnya kita pegang yang itulah. Jadi tidak elok kita berhenti dahulu ke, apa yang orang panggil imsak sekarang ni, berhenti dahulu sebelum masuk tu. Jadi bila ban tu bukan nak suruh orang berhenti makan. Nak suruh orang yang mana-mana nak semayang malam tu dia nak nak cerita nak habis ni waktu malam ni. Kalau kamu nak buat witir apa pun boleh buat. Tutup semayang kamu, itu maksudnya. Mana-mana yang nak puasa besok, boleh bangun bersahur lah. Sahur mereka ringkas sangat. Makan roti gitu kan. Minum susu dan sebagainya. Bukan perlu seperti kita ni buat macam-macam lauk tu. Jadi sekadar tu cukup dah. Untuk gerak orang, bangunkan orang bersahur. Kalau yang sudah bersahur dah, jangan berhenti, Nabi kata. Jadi batas untuk berhenti bersahur ialah masuknya waktu subuh. Itulah ringkas daripada Al-Quran dan juga hadis. Nak kata berhenti dahulu pun tak elok, berhenti selepas tu. Walaupun ada khilaf lagi, memang ada khilaf.
Selepas ban tu ada lagi, boleh lagi. Ada lagi pendapat, kena kira pendapat. Tetapi dalam keadaan adanya Al-Quran dan hadis yang terang itu, itulah sepatutnya kita pakai. Cuma bagi saya lah. Sebab kita pun tak lama nak puasa juga kan. Bagi saya lah. Kalau dah di tangan tu, tak sempat nak minum air ni nak minum. Di tangan dah orang bab, boleh lagi lah. Minum lah. Kalau tidak lekat sepanjang hari tu. Yang ada di tangan tu. Yang ada dalam mulut tak perlulah kita luahkan. Telan lah. Dan minum air sekadar tu. Lepas tu cukup. Jangan lebih-lebih lagi daripada itu. Sekadar itu, insya-Allah boleh lagi. Yang seeloknya sebelum tu lah. Masa terakhir kita makan minum apa pun setakat masuknya waktu subuh. Wallah. Macam kalau obat tak sempat makan macam mana? Macam mana? Kalau macam kita tinggal ubat nak makan tu, patutnya kata ubat tu darah tinggi ke, macam mana ke, saat-saat terakhir dah, boleh tak kalau nak ambil balik ubat tu makan? Makanlah. Tapi jangan jadikan kebiasaan lah selepas waktu tu. Jangan buat masa tu pula, janganlah. Kena berhati-hatilah, beringatlah. Makan malam ke. Tapi kalau orang ban dah misalnya, kita tak makan ubat, terlupa, tinggal, makanlah. Boleh lagi. Sebab masih ada khilaf lagi sebenarnya. Tapi kalau nak kira yang paling kuat, macam tadilah. Ya. Lain ada lagi? Silakan. Satu lagi Maulana. Ya. Macam kita yang tadi yang sapu khuf tu. Apa? Kita sapu khuf. Sapu ambil wuduk sambut. Okey. Macam anak pakai kasut contoh kan. Jadi anak sapu atas kasut kan. Kata kita musafir, kita nak sembahyang ke airport, kita dah ada wuduk lah sebelum tu. Kita ambil wuduk, kita sapu atas kasut, atas. Yang sebenarnya atas saja kan. Bawah tu yang kita bincang tadi, khilaf ke ataupun. Jadi sapu atas kasut, patut boleh sembahyang lah kan. Tak perlu buka kasut lah kan. Tak boleh. Tak boleh. Mesti kena khuf. Mesti kena sapu khuf. Tak boleh rekiah ke? Tak boleh. Bukan sapu kasut, sapu khuf. Mana kalau kita pakai kasut, kena tanggalkan kasut tu, sapu di atas khuf. Kalau stocking boleh lah kan? Rekiah kan stocking. Stocking tu ada khilaf. Sebab sekarang ni kalau Malaysia ni jarang pakai khuf. Banyak-banyak pakai stocking lah. Ada khilaf dalam masalah tu. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata kalau stocking tu tebal, boleh. Stocking nipis tak boleh. Ada yang kata stocking saja pun boleh. Tapi itu bukan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain, bukan. Dalam mazhab Ahmad apa itu dipakai. Yang jelasnya kalau berdasarkan hadis, khuf lain, stocking lain, kasut lain. Itu maksudnya. Kalau khuf tu tak ada khilaf lah. Khuf tak ada khilaf. Ya. Terima kasih. Satu lagi Maulana, nak tanya pasal puasa. Okey, yang dulu lepas ada isu yang muazzin awal seminit dia azan. Mufti ke kata kena qada balik. Ada pendapat yang tak perlu qada ke macam mana? Saya nak tanya. Maksudnya qada balik macam mana tu? Ya, azan maghrib tu terawal 1 minit. Tengah tepat tu. Mana muazzin tu ataupun bila tu azan salat. Jadi puasa lah. Buka puasa. Untuk buka puasa. Jadi mufti ke suruh siapa yang buka puasa awal tu kena qada balik. Itu pendapat dia lah tu. Fatwa dia, pendapat dia. Kalau tanya saya, bagi saya tak perlulah. Itu kesilapan. Kesilapan dia boleh berlaku. Allah SWT maafkan benda-benda macam tu. Tidak sengaja. Dan dulu kemudian sedikit sebanyak sekadar 1 minit tu biasa tu.
Bagi saya tak perlulah sampai ke peringkat qada tu. Gitulah, itu pendapat masing-masing lah. Pendapat masing-masing. Jadi saya rasa setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.